Baik, terima kasih kepada rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada anda penonton yang masih lagi setia bersama kami menerusi rancangan Rampai Pagi, dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan Auda ingin juga kami mengucapkannya ribuan tahniah khusus kepada para graduan UNISA, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, yang akan menerima ijazah mereka pada hari ini di Al-Aftakharuj kali ke-10 ya. Dan semoga akan terus maju jaya di masa-masa akan datang dan terus menyumbangkan bakti kepada agama bangsa dan juga negara ya, insya-Allah. Baik, untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, mari kita ikuti terlebih dahulu satu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kali ini kita akan melihatlah mengenai dengan buah kelapa ataupun masak dalam buah kelapa. Kalau kita lihat dalam bidang kulineria ni memang sungguh luas. Kita bagi mereka yang kreatif, apa jua bahan boleh jadikan sebagai bahan masakan. Dan kali ini kelapa muda. Kita ni akan melihat macam mana memasak dalam buah kelapa muda. Dan untuk itu Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Untuk tinjauan ini, saya bersama Dayang Nur Ailin Syukriah binti Abdullah Rania dan suaminya di Kampung Kiudang yang berkongsi kreativiti mereka memasak dalam buah kelapa muda yang dibakar. Satu sajian kampung yang memang pernah ada, namun tidak begitu diketengahkan, malahan jarang dilakukan oleh orang masa kini. Sumber bahan iaitu buah kelapa muda juga mudah didapati oleh mereka kerana terdapatnya pokok-pokok kelapa yang berhampiran dengan rumah. Oleh itu, adalah lebih baik dimanfaatkan penggunaannya. Tambahan lagi, buah kelapa juga mempunyai banyak kegunaannya. Bahkan hampir setiap komposisi daripada buah tersebut dapat digunakan untuk apa jua kemaslahatan. Pengolahan daripada buah kelapa muda ini digunakan sebagai tempat memasak, yang mana bahagian atau pangkas atas buah kelapa akan dibuang dan kemudian dibagi lubang dan ruang untuk memasukkan segala bahan masakan di dalamnya. Begitu juga dengan bahagian bawah kelapa tersebut. Perlu dibuang tetapi tidak diberi lubang. Ia hanya sekadar untuk memastikan buah kelapa tidak tumbang apabila diletakkan di atas permukaan rata. Air kelapa muda di dalamnya pula akan dipindahkan terlebih dahulu dan akan digunakan kemudian. Baik, Auda, inilah Wan Ailin, seorang yang meminati dalam bidang masakan dan telah mengolahkan buah kelapa sebagai satu bahan masakan lah, yang mana masakan akan ditaruh dalam buah kelapa tu bah. Jadi Puan, inginlah kami mengetahui terlebih dahulu mungkin latar belakang kita dalam bidang kuliner ini bagaimana? Minat memasak itu nyorang ni kira macam spontan lah. Pesan memang nyorang hari-hari memasak kan. Jadi why not dari memasak itu kenapa indah di nyorang ni ketengahkan untuk dijual ke apa, untuk side income bah. Jadi dari sanalah nyorang ni minat mencuba benda baru itu timbul. Mungkin boleh kongsikan bagaimana boleh dapat ilham itu, adakah daripada pembacaan atau bagaimana? Macam kalau macam saya kan banyak menghadiri macam majlis-majlis, kadang-kadang membantu orang yang memasak-masak. Dari sanalah macam kita ni belajar melihat apa yang dibuat, apa yang akan dibuat, apa membahan sesuatu itu. Dari nyorang ni banyakkan itulah belajar je lah dari orang-orang yang berpengalaman nyorang. Menurut beliau juga, menu hidangan ini dikategorikan sebagai hidangan masakan kampung kerana bahan-bahan yang digunakan adalah terdiri daripada bahan-bahan masakan kampung. Di sini, bahan mentah utama yang digunakan adalah setengah kilogram udang, namun boleh juga digunakan ayam mahupun daging. Jadi dalam memasak ni macam mana? Kita guna tambak dulu atau memang tarus dalam buah kelapa? Saya pernah mencuba masak tarus ke buah kelapa. Jadi ia memang memakan masa yang lama lah, dalam 2 jam. Depend apa yang kita ni masak. Jadi kalau dilihat, kita ni maklum macam misalnya
masakan ayam pangsuh dalam buluh atau makanan tradisi. Ya, ada. Kalau yang macam ni, kira apa ni? Makanan tradisi ataupun makanan yang diinovasi? Diinovasi lah. Okey, baik. Jadi, dia menggunakan air kelapa benar? Ya, 100% menggunakan air Kelapa. Air kelapa. Tidak ada nyurang ni campuran air biasa apa nada. Jadi air kelapa ni Tidak ada minyak apa juga. Ia menggantikan kalau sekarang kita ni kalau akan buat kuah menggunakan air putih, air biasa lah. Ya. Jadi ia menggantikan air putih atau? Ya. Macam mana? Lurus. Lazimnya, beliau akan memasak terlebih dahulu dengan menggunakan tambak atau dapur gas bertujuan untuk menjimatkan masa. Tetapi ianya tidak dimasak penuh atau hanya separuh masak sahaja kerana ia akan dimasak penuh di dalam buah kelapa yang dibakar. Kecuali jika menggunakan ayam atau daging. Ini perlu dimasak penuh sebelum dikukus dengan dibakar di dalam buah kelapa. Penggunaan cara seumpama ini tidak menjejaskan sepenuhnya rasa yang diinginkan. Malahan, tetap memberikan rasa yang sempurna seperti memasak pada buah kelapa di awal proses. Konsep masakan yang digunakan ialah selayan dan dimasak di atas kayu api kulimpapa sehingga mendidih isinya. Turut dikongsikan juga adalah penggunaan daun pisang sebagai penutup ruang atas kelapa adalah berfungsi sebagai penambah aroma terhadap masakan tersebut. Alhamdulillah dapat dirasakan tu rasa kelapa muda tu disebabkan kita ni menggunakan air kelapa muda dan tidak menggunakan air biasa ni. Dan makanan ni juga kita ni menggunakan minyak tadi ya. Alhamdulillah lah kira satu hidangan sihat ni. Jadi mungkin boleh kongsikan juga mengapa perlu digunakan kelapa muda. Kelapa tua boleh digunakan juga atau bagaimana? Kalau kelapa tua tu bolehlah tapi macam ya ada orang yang mau dia punya makan isi kelapa tu kan. Ada yang kalau kelapa tua tu ya payah diambil isinya kan. Jadi memang dah sesuai lah. Sesuai tapi itulah kalau bagi saya memang suka pakai yang kelapa muda punya. Kelapa muda. Pasal kalau kelapa muda isinya tu kita ni boleh makan juga. Dia kira macam indah dibuang lah. Dan kalau ia dimasak atas macam tempat selayan tu dia lagi kuat. Ya. Kalau jika dibandingkan dengan tua. Dan kalau dari segi kebaikan. Kebaikannya seperti yang kita ni tahu kan, air kelapa ni kalau nyorang ni salah satu padanya untuk menghilangkan dahaga pelang. Keduanya ya untuk kesihatan, untuk menyuci darah juga. Pasal yang memang manisnya tu memang pure tidak ada bahan campur macam darah gula apa. Mungkin puan bolehlah bagi pendapat mengapa kita ni perlu menyajikan sesuatu hidangan itu dengan kreatif. Kita ni olahkan lagi. Untuk apa tu? Kenapa? Mungkin kalau bagi saya mungkin peredaran zaman itu kita ni makin maju ke depan. Jadi why not kita ni kreatifkan kita punya cara masakan itu dan macam sama dengan yang lain-lain itu. So kita ni belajar dari apa yang kita lihat kan, kita olahkan sendiri. Ya betul. Lagipun kalau kita ni kreatif dalam menyajikan sesuatu hidangan itu, ia dapat menaikkan selera makan lagi tu. Jadi alhamdulillah kita pun sudah melihat ya masakan dalam buah kelapa. Alhamdulillah. Dan dalam buah kelapa bakar. Yang ni hidangan ayam dan juga udang masak kunyit dalam kelapa bakar. Alhamdulillah. Jadi sudah pun merasa sebentar tadi memang terasa kelapa mudanya itulah alhamdulillah. Dan lepas ini kami akan nikmati lagi hidangan ini dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.